Apa sebenarnya hikmah Allah Ta'ala minta kita berada di Muzdalifah ini? Tujuan paling utama adalah supaya kita merasakan suasana padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih Ustaz Zul dan rakan-rakan seterusnya yang diraikan para tetamu Allah daripada The Umrah by Simply UMH Travel Services Liang Berhad. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita pada malam ini begitu istimewa dapat berkumpul di Muzdalifah, berlatar belakangkan dengan Masjid Masy'aril Haram, yang mana memang masjid ini jarang-jaranglah kita dapat berada di hadapannya. Inilah masjid yang terletak tengah-tengah di antara Masjid Nimrah dengan Masjid Khaif yang begitu terkenal di kawasan Masy'aril Haram ini. Kita duduk di tanah suci ini, alhamdulillah banyak keberkatan. Ibadah pun banyak meningkat. Sunnah-sunnah Nabi dapat kita buat begitu baik sekali. Cuma satu sunnah Nabi saja kita payah nak buat di tanah suci ini. Bak makan saja tuan-tuan, payah betul nak mengikut sunnah Nabi. Kita kalau nak ikut Nabi, cara betul lah makannya. Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Itu payah betul kita nak mengikutnya. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasati ayamin mutawaliyatin. Kata Aisyah, Nabi tak pernah kenyang 3 hari direct. Dia mesti ada 1 hari dia akan puasa ataupun dikurangkan makan. Kita kalau muhasabah malam ni dah berapa hari kekenyangan. Bermula daripada naik kapal terbang, dalam kapal terbang tu dah banyak mengunyah dah. Sampai depot mengunyah lagi. Naik bas ke Taif mengunyah lagi. Sampai ke Taif mengunyah lagi. Daripada Taif berjalan ke sana mengunyah kerja kita. Itu payah kita nak mengikut sedikitlah sunnah Nabi. Nabi ni dia seorang yang makan sikit. Beza dengan kita sikit-sikit makan. Itu yang payah sikit. Nabi seorang yang sangat jaga makan. Kita asal jaga je makanlah jawab. Nabi makanannya semua jadi ubat. Kita sekarang ubat pula lah jadi makanan. Jadi pelik lah kita ya. Tadi pun ada makan kambing. Wah, terus rasa masuk surga. Ini masalah juga. Makan kambing je terus rasa masuk surga. Itu tak betul. Makan apa saja pun boleh masuk surga. Tak jadi masalah. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia jaga Nabi lama. Kata dia, ma'agalan Nabi SAW khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laki Allah. Saya jaga Nabi, kata dia. Saya tak pernah tengok Nabi makan roti lembut atau empuk. Dan tidak makan juga kambing yang dipanggang. Sampailah dia wafat. Saya tak pernah tengok. Jadi dia pun tak tahu siapa yang mendakwa Nabi makan sebegitu. Ni hadis riwayat Imam Bukhari. Bukan tak boleh makan, makanlah. Tapi janganlah muka tu macam, masuk surga dah kita ni. Makan kambing. Tak makan apa pun masuk surga kalau kena caranya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sekarang berada di bumi Muzdalifah. Muzdalifah ni tempat sangat istimewa, khususnya bagi kita yang menunaikan haji. Muzdalifah ini asal daripada perkataan izdilaf. Izdilaf maknanya tempat berkumpul. Dalam Quran, Allah Ta'ala ada sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-64, wa azlafna summal akharina.
Allah Ta'ala sebut, dan di sana kami akan dekatkan manusia ni dengan satu kumpulan. Nanti saya akan terangkan apa makna ayat ini. Ada juga ulama' yang mengatakan Muzdalifah ni daripada perkataan izdilaf, yang maknanya mendekat. Sebab kita ni di sini tujuan kita nak mendekatkan diri kepada Allah semasa mengerjakan haji. Bagi saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang pernah pergi buat haji, sini bukan tempat yang asing bagi kita. Tapi bagi yang tak pernah buat haji, ini mungkin tak dapat nak gambarkan. Ini tak ada orang. Kalau musim haji tidak begini rupa manusianya. Sebab kita musim haji, ini adalah masuk dalam wajib haji. Yang mana wajib haji ni ada 6 perkara. Pertama sekali, kita kena niat ihram haji di miqat ataupun dari miqat. Yang kedua, kita dikendaki bermalam di tempat ini, Muzdalifah ini, pada 10 hari bulan Zulhijjah. Yang ketiga, kemudian kita akan pergi ke Mina di sebelah sana, melontar pula di Mina pada 10 Zulhijjah di Jamrah Aqabah. Kemudian yang keempat, wajib haji adalah kita dikendaki bermalam pula di Mina selama 3 malam, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian wajib haji lagi kita melontar ke 3 jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan yang keenam, wajib haji adalah meninggalkan perkara yang dilarang semasa ihram. Dia wajib haji, bukan rukun. Tetapi kalau tak buat, ada denda dia. Sebab itu kadang-kadang bila musim haji, ada orang yang duit banyak sebagainya. Banyak soalan dia tanya, Ustaz, ni wukuf ni kalau tak buat tak boleh? Tak boleh. Kalau tak buat, tak ada haji lah. Okey. Mabit ni wajib tak wajib? Rukun tak rukun? Mabit tak rukun, ni wajib haji. Oh, kalau tak buat tak apa ya? Kena bayar denda lah. Berapa Ustaz? 2 ekor kambing. Saya bagi 3 sajalah Ustaz. Dia up lagi. Sebab dia nak duduk hotel, dia malas tidur. Sini tuan-tuan, kalau musim haji, bagi yang pernah buat haji lah, kita duduk macam haiwan ternakan je. Duduk penuh. Ini cantik. Ada kapet bagai-bagai ni. Hanya orang pergi haji akan faham lah macam mana suasana di Muzdalifah ini. Dan kita dikendaki bermalam di Muzdalifah ini pada 10 Zulhijjah. Bermalam dalam erti kata, kita berada di tanah ini di antara tengah malam pada 10 Zulhijjah, sampailah naik fajar siddiq walaupun sekejap. Itu kita dikendaki buat. Sebab itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kita mesti berada di sini antara tengah malam, memadai walaupun lalu saja tanpa berhenti. Mana duduk atas bas pun boleh. Itu dalam pemahaman mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan kita duduk sini, apa kerja kita selain daripada tidur atau cas telefon? Yang penting juga adalah mengutip anak batu. Itu juga pekerjaan kita lah. Tapi dulu api tak sebanyak ini. Jadi tertukar jugalah antara batu dengan taik kambing tu, tertukar jugalah. Tak tahu mana beza, lebih-lebih kurang saja. Maka daripada sinilah kita akan tidur, rehat sekejap, masuk hari baru, kemudian kita akan tunggu bas. Sini akan penuh lah dengan asap bas saja duduk sini. Penuh asap bas, pening kepala. Nak menyampai ke tempat penginapan yang agak selesa, iaitu di Mina nanti. Jadi itu pendapat yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah menerusi ibadat haji. Pendapat yang ketiga mengatakan izdilaf, makna Muzdalifah ini adalah kerana kita semakin mendekat ke Mina. Kita fasa pertama di Arafah, belakang lagi. Selepas kita habis wukuf, kita akan bergerak ke sini naik shuttle. Ada orang dia ikut sunnah, dia jalan kaki, tak apalah, kaki dia kuat. Terus dia jalan kaki sampai sini. Mana kita dah semakin dekat pula ke Mina lagi. Jadi semakin mendekat itu dikatakan tempat ini namanya Muzdalifah. Ada juga yang berpendapat mengatakan bahawa nama Muzdalifah kerana cerita Nabi Adam dan juga Hawa. Yang mana Adam dan Hawa mendekat di sini, iaitu di Muzdalifah ni tempat mereka dikumpulkan. Dikatakan bahawa ketika Adam turun ke bumi, dia tidak terus mendekat kepada Hawa, tetapi Hawa yang mendekat kepadanya, sehingga mereka tu saling mengetahui keberadaan masing-masing tu di Arafah ketika itu. Jadi kemudian mereka berkumpul di Muzdalifah, sehingga kawasan ini dinamakan Jamak dan Muzdalifah, iaitu tempat jemaah haji akan bermalam dan kita melaksanakan solat jamak apabila berada di sini. Kemudian ada juga pendapat ulama mengatakan bahawa Muzdalifah ini kerana
orang-orang yang bertolak daripada Muzdalifah ini, dia berjalan satu gelombang sekaligus. Muzdalifah sekaligus. Memang kalau kita tengok musim haji, ini cerita musim haji tahun 2020 BC lah, before COVID. Lepas COVID tu dah lain sedikit. Dulu jemaah haji boleh cecah sampai 3 juta orang. Average dalam 2,89,000 gitu lebih lah jemaah haji. Dan orang jemaah haji ni 300,000 jemaah haji, dia bergerak serentak setiap 1 jam. Bayangkanlah, daripada Arafah tu ada satu shuttle, dia akan bergerak non-stop. Bergerak setiap 1 jam, daripada satu maktab ke satu maktab, dia bawa dari satu kemah ke satu kemah, dia hantar kita ke Muzdalifah ini. Kemudian dia shuttle lagi, pusing lagi. Maka pergerakan jemaah yang berbondong-bondong dalam bentuk gelombang itu menimbulkan juga maksud kepada nama Muzdalifah ini. Hadirin hadirat sekalian, apa sebenarnya hikmah Allah Ta'ala minta kita berada di Muzdalifah ini? Tujuan paling utama adalah supaya kita merasakan suasana padang mahsyar. Sebab itu disebabkan kita bukan berada pada musim haji, tak rasa sangatlah padang mahsyar. Rasa duduk di padang bola sajalah, biasa. Tak rasa sangatlah perasaannya. Tapi bila musim haji, semua orang memakai baju yang sama, pakaian yang sama, orang dalam keadaan keletihan, kita akan tengok orang terbaring tepi jalan, kepenatan. Kerana seharian kita berwukuf, kita beribadah, ada yang jalan kaki, jam dan sebagainya. Sampai di sini kepenatan betul. Maka ketika itulah kita dapat merasakan inilah dia suasana di padang mahsyar. Dan memang itu pun Muzdalifah, antara sebabnya adalah untuk kita mengimbas keadaan di padang mahsyar nanti. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah dia mengatakan bahawa Muzdalifah dengan padang mahsyar hampir sama. Maksudnya pun sama. Sebab Al-Hasyar ataupun mahsyar maknanya tempat berkumpul. Maka sama kita di Muzdalifah ini, tempat kita berkumpul. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillal wahidil qahar. Allah Ta'ala sebut, pada hari ketika bumi ini dan langitnya Allah ganti dengan bumi yang baru dan langit yang baru, dan manusia berkumpul menghadap Allah yang Maha Perkasa. Surah Ibrahim ayat 48. Jadi kata ulama, nanti padang mahsyar dia terdiri daripada 7 lapis bumi dengan 7 lapis langit yang digabungkan menjadi satu keadaan yang dipanggil seperti afraq. Afraq ni roti putih. Dia lurus tanpa batas dan al-naqi', dia tidak ada malam. Ni kalau kita datang waktu siang, kita dapat tengok rata saja suasana di sekeliling. Kita dapat merasakan bahawa barangkali inilah suasana pengumpulan manusia nanti. Dan padang mahsyar ini nanti adalah tempat yang wajar untuk kita geruni. Kerana di akhirat ni, satu hari di akhirat bersamaan 50,000 tahun perhitungan dunia. Ini dalam riwayat Abu Ya'la dan juga Ibn Hibban daripada Abu Hurairah. Dan manusia atau kita akan berdiri tak lama di padang mahsyar, selama setengah hari saja. Tapi setengah hari itu 25,000 tahun. Lebih kuranglah kita mabit pun setengah hari saja. Itulah perasaannya. Bagi orang yang beriman, mereka akan diringankan penantiannya seperti lamanya matahari mula tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Itu istilah digunakan oleh ulama. Sementara tunggu sunset itu saja. Dan bagi orang yang tak beriman, dia akan merasakan begitu lama sekali. Dan semasa di padang mahsyar, kita akan dihalau, digiring dalam keadaan yang begitu hina sekali. Tanpa pakaian, tidak ada seurat benang pun pada badan kita. Sebab itu masa musim haji, 2 helai kain saja dipakai. Sebagai persediaan, inilah segala kebesaran pangkat gelaran kau, dah tak ada nilai di sini. Duit di Muzdalifah tak ada harga duit. Tuan-tuan bawa duit 100 rial di Muzdalifah nak beli apa? Mana ada orang meniaga. Orang meniaga di Mina sana. Roti canai ke Al-Baik ke apa-apa semua kat sana. Sini tak ada apa-apa. Sebagai didikan, inilah suasana yang kau akan hadapi nanti. Dan dalam satu hadis Nabi sebut manusia nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagaimana mereka mula-mula diciptakan, iaitu mereka sehingga belum bersunat ketika itu. Dalam hadis Nabi cerita, innakum
mahsyuruna hufatun uratun ghurlan thumma qara'a kama bada'na awwala khalqi nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai kasut, tidak berpakaian dan masih belum bersunat, kata Nabi. Dan Nabi membacakan ayat daripada surah Anbiya ayat 104, sebagaimana kami mulakan penciptaan kamu, begitulah kami akan mengulangnya kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pernah sekali Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi tentang bagaimana suasana manusia di padang mahsyar. Bila melihat manusia berada di Muzdalifah ini, adakah sama nanti di padang mahsyar? Maka Nabi pun bercerita, yuhsyarun nasu hufatun uratun ghurlan. Qalat Aisyah, faqutur rijal wan nisa jami'a yanzuru ba'dum ila ba'd. Nabi cerita, wahai Aisyah, nanti manusia di padang mahsyar tak ada kasut, tak ada pakaian dan masih belum bersunat. Aisyah bertanya, adakah campur laki-laki dan perempuan? Kata Nabi, ya, bercampur. Tetapi al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzaka. Tapi disebabkan keadaan begitu mengerikan ketika itu, manusia tak ada masa nak berfikir ke arah selain daripada itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sememangnya semasa kita di padang mahsyar, kita nanti akan sibuk dengan macam-macam perkara. Dan ini digambarkan sendiri oleh Allah. Fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dan apabila datang tiupan sangkakala yang kedua, manusia ketika itu akan lari daripada adik-beradiknya, lari dari ibu bapanya, lari dari isteri dan anak-anaknya. Setiap orang ketika itu likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Manusia ketika itu sangat sibuk dengan urusan masing-masing. Surah Abasa ayat 33 sampai 37. Apa yang kita sibukkan? Kita sibuk fikir hal kita je lah. Apa hal aku ni? Pahala boleh kira ke tidak? Yang aku pergi umrah dulu ada masuk akaun ke tidak? Pahala sekarang kosong saja. Banyak merunsingkan kita. Maka kesibukan-kesibukan itu menyebabkan suasana di padang mahsyar bukanlah sesuatu yang menggembirakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, takkan sampai sudah tak berpakaian, tak ada baju langsung ke? Malu saya kulu kilir orang kenal. Dia begini, kata para ulama, setiap manusia akan diberi juga pakaian akhirnya sebagai menutup maruah mereka. Dan orang pertama akan diberi pakaian di padang mahsyar siapa? Nabi Ibrahim AS. Wa awwalu ma yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Kata Nabi, orang pertama pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Ni hadis riwayat Bukhari. Kita esok dapat tak pakaian? Dapat. Cuma ulama pesan, kita nanti akan dipakaikan dengan pakaian yang kita pakai ketika kita meninggal dunia. Apa pakaian kita ketika meninggal dunia? Itulah pakaian yang kita akan sarung ketika kematian kita nanti. Sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pernah pesan, annahu lamma hadarahul maut da'a bi thiyabin juludin falabisaha thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mayyitu yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia nak meninggal dunia, dia pesan pada orang, tolong pakaikan dia pakaian yang baru. Lalu dia pun dipakaikan. Kemudian dia mengatakan, saya pernah dengar Nabi bersabda, mayat akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika dia meninggal dunia. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Jadi pakaian mesti selalu smart lah. Jadi kalau tuan-tuan selalu pakai smart, pakai handsome, jadi pada masa handsome lah sikit banding dengan orang lain. Tak ada apa, penampilan saja. Nampak lebih proper lah daripada orang. Abu Amr bin Al-Aswad juga ada menceritakan, Dafana Ummu Mu'adz bin Jabal fa'amara biha fakufinat bithiyabi juludin wa qal ahsinu akfana mautakum fa'innahum hasyaruna fiha. Kami menguburkan jenazah ibu kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz minta supaya dikapankan dia dengan pakaian yang baru.
Dan dia mengatakan, perbaguskanlah pakaian jenazah kamu, kerana sesungguhnya kita dibangkitkan pada pakaian itu. Jadi, ni tak ada masalah lah. Kapan kita semuanya baru lagi, insyaAllah tak ada masalah. Cuma pesan pada anak cucu sajalah, kau jangan nak pakai yang bandel-bandel punya ke, beli recycle. Mentang-mentang cinta alam sekitar pakai recycle. Jangan, beli baru lah. Baru lawa sikit. Jangan pakai blazer, payah pula nanti. Yang penting baru, cantik. Saya ingin kongsi pada penghujung ini. Sebab kita sekarang pun kenderaan, pergerakan pergi ke masyair sebagainya. Kita nanti di padang masyar akan ada pergerakan. Macam kita daripada hotel tadi ke sini, kita naik bas. Ada yang naik coaster, ada yang naik kenderaan. Kita di padang masyar pun ada pergerakan dia. Selain daripada orang yang berjalan kaki, akan ada juga orang yang dapat keistimewaan mendapat kenderaan di padang masyar. Ini panjang ceritalah, ni untuk orang yang rajin melakukan ibadah korban, dia ada kenderaan di padang masyar. Dan ada juga orang yang berjalan di padang masyar dalam keadaan diseret. Dan diseret itu malaikat tarik kaki dia, kepalanya di atas tanah. Diseret begitu. Innakum tusyaruna rijalan wa rukbanan wa tujazruna ala wujuhikum. Sesungguhnya kamu akan dikumpulkan di padang masyar dalam keadaan berjalan, berkenderaan, dan ada juga yang akan tujarruna ala wujuhikum, diseret di atas muka mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Abu Sa'id Al-Khudri cerita, pernah orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa syarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah? Orang-orang kafir nanti bagaimana mereka digerakkan pada hari kiamat? Pergerakan mereka macam mana ya Rasulullah? Nabi jawab, alaysa allazi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala an yumsyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Nabi menjawab bahawa bukankah Tuhan telah membuat seseorang itu akan berjalan dengan kedua kakinya di dunia, dan adakah mustahil Allah akan membuat dia berjalan dengan mukanya pada hari kiamat? Maka jawab Qatadah, tak ada mustahil ya Rasulullah. Maka itulah yang akan berlaku. Kau akan lihat bagaimana orang-orang yang banyak maksiat, banyak dosa, orang kafir, akan diterbalikkan cara perjalanan mereka di padang mahsyar. Hadis Bukhari. Dan kita nanti akan dikelompokkan di dalam kluster-kluster tertentu. Macam kita pun datang ke sini, tuan-tuan tengok ada beberapa bas rombongan yang lain. Selain daripada The Umrah, ada daripada travel lain, ada dari travel lain. Kluster-kluster. Padang mahsyar pun sama, akan ada kluster-kluster. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu, ketika ditiup sangkakala, manusia dikumpulkan dalam kelompok mereka. Surah An-Naba ayat 18. Muaz bin Jabal tanya Nabi, ya Rasul, apa makna kelompok kluster ini? Nabi belum jawab, Nabi nangis. Kata Nabi, ya Muaz, umatku nanti bila bangkit nak dikumpulkan, akan dikumpul jadi 12 kluster. 12 kelompok golongan. 11 golongan confirm neraka, satu saja masuk surga. Pertama, kata Nabi, ada kumpulan yang akan berjalan dalam keadaan tak ada tangan, tak ada kaki. OKU. Tak ada tangan, tak ada kaki. Masa di dunia dia sempurna. Di padang mahsyar tak ada tangan, tak ada kaki. Muaz tanya, siapa ini? Ini orang masih hidup di dunia, dia sakitkan hati jiran dia. Nombor satu. Nombor dua, orang yang berjalan dalam kluster mereka, semua muka macam muka babi, kata Nabi. Khinzir. Muaz tanya, kenapa hina sangat? Ini orang yang melengahkan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, ada orang, kumpulan dia, perut besar gunung. Banyak ular, penuh kala jengking. Muaz tanya, siapa situ begitu ya Rasul? Ini orang yang malas bayar zakat. Ini tuan-tuan dah hujung tahun, balik Malaysia nanti, terus bayar zakat. Sebelum 31 Disember, dapat rebate. Kempen pula zakat lagi. Dapat rebate pengecualian cukai 100%. Dapat. Balik ni terus bayar cukai. Banyak tengok pakai gelam emas, lelak-lelak. Itu kena bayar cukai. Bayar cukai pula, bayar zakat itu. Kena bayar zakat. Yang keempat, ada kluster yang keluar darah daripada mulut tak berhenti. Siapakah mereka? Suka bohong. Yang kelima, ada yang mereka ini badannya berbau, seluruh badannya. Muaz tanya, siapa mereka? Orang ini yang kaul untung jual beli dengan cara menipu.
Dia makap orang melampau sangat sampai orang tertipu. Yang keenam, ada orang berjalan dalam keadaan badan dan tengkuknya seolah-olah dicincang-cincang bahu dan tengkuk mereka. Siapakah ini? Mereka yang suka menengok benda-benda maksiat atau benda-benda yang tak elok. Yang ketujuh, ada kelompok yang tidak berlidah dan keluar darah dan nanah daripada mulut. Siapa mereka? Mereka yang tidak mahu menerima dan menyaksikan kebenaran. Yang ke-8, kelompok yang jalan dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Siapa mereka? Orang yang berzina dan belum sempat taubat. Yang ke-9, ada kumpulan wajahnya gelap hitam, mata biru, perut penuh dengan api. Siapa mereka? Makan harta anak yatim secara zalim. Yang ke-10, ada kumpulan kulitnya penuh dengan kulis, penyakit-penyakit yang menjijikkan. Siapakah mereka? Mereka yang melawan kedua ibu bapa mereka. Yang ke-11, kumpulan yang buta mata dan hatinya, gigi seperti tanduk, bibir berjuntai sampai ke bibir, perut dan perutnya keluar kotoran. Siapakah mereka? Mereka pemabuk, peminum minuman keras. Dan Nabi sebut hanya satu golongan saja yang betul-betul masuk surga, wajah bagaikan bulan purnama, berjalan di atas titian sirat berlaksana kilat. Siapakah mereka? Tuan-tuan, puan-puan semualah. Orang yang beramal soleh, orang yang jauh pada maksiat, jaga sembahyang 5 waktu dan mati dalam keadaan bertaubat. Kita berdoa kepada Allah, kita masuk sebagai kelompok yang ke-12 ini mudah-mudahan. Sebenarnya banyak saya nak terangkan, tapi saya kira sekadar itu sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. InsyaAllah hari esok kita akan ada ziarah sedikit di sekitar kawasan Masjidil Haram. Kita akan melihat beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang berlaku, yang ada di sekitar kawasan Masjidil Haram. Dan ada satu tempat nama Haswarah, agak menarik tempat ini. Saya akan tunjukkan hari esok insya-Allah. Tempat yang merupakan Nabi punya first love. Nabi cinta pertama dia bukan Khadijah, tapi Nabi cinta hati pertama dia adalah seorang gadis yang saya akan terangkan hari esok siapa orangnya. Dan Nabi sebelum hijrah, Nabi singgah dulu di rumah itu untuk membaca satu bacaan. Esoklah kita akan cerita, takkan cerita malam ni pula, bila tengok baru sedap cerita. Jadi saya kira sekadar itu. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga ada keberkatanlah kita berdoa di bumi Muzdalifah yang penuh berkat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami daripada kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.